Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafiz bin Maulud, matriks nombor CP190011. Hari ini saya dan grup saya ingin membentangkan strategi peningkatan kesedaran dalam penggunaan kereta elektrik di Malaysia. Industri tenaga global secara beransur-ansur beralih daripada sumber tenaga tradisional yang tidak boleh diperbarui kepada sumber tenaga yang boleh diperbarui. Telah dilakui secara meluas bahawa perubahan iklim dan pelepasan karbon setakat ini adalah ujian terbesar alam baru. Penguatan dalam bilang kereta adalah salah satu sebab utama. Pada masa ini, lebih 10,000 kereta elektrik telah didaftarkan di Malaysia. Menurut Ketua Pengarah JPJ, Datuk Zainal Haji Hashim, yang bercakap semasa penampilan sulung bersama BDY dan Patut 3 EV di Malaysia minggu lepas, lebih 100,000 kenderaan elektrik kini didaftarkan di Malaysia. Menurut Zailani, ini adalah sebahagian daripada nombor. Ketua Pengarah Jabatan ini juga berkata selain lebih 10,000 kenderaan elektrik, terdapat 80,000 jenis hybrid petrol elektrik yang berbeza dan 2,700 hybrid diesel elektrik. Teknologi hijau telah diwujudkan sebagai satu cara untuk mengurangkan gas rumah hijau yang telah dihasilkan akibat daripada pencemaran udara yang boleh menyebabkan perubahan iklim. Pada masa ini, pembangunan kenderaan elektrik EV adalah produk yang bertujuan untuk mengurangkan pencemaran penggunaan EV, mengekalkan udara bersih di jalan raya dan mampan termasuk hidro, angin, nuklear, logik tenaga solar. Oleh itu mengingatkan kualiti udara. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Aina Azwar binti Aminuddin, AP 190054. Saya akan membentangkan mengenai permasalahan kajian. Yang pertama adalah harga kereta elektrik. Harga bateri menyumbang sebanyak 2/5 daripada harga keseluruhan kereta elektrik. Yang kedua adalah infrastruktur pengecasan semula. Tempat pengecasan semula masih lagi berkurang dan tidak aktif sejak 2016. Yang seterusnya adalah masa pengecasan semula. Tahap kelajuan pengecasan adalah bergantung kepada punca kuasa elektrik. Selain itu, jarak pemanduan. Jarak pemanduan bergantung kepada bateri yang sedia ada. Terdapat 4 jenis kereta elektrik di Malaysia, iaitu Nissan Leaf, Mini Cooper Electric, Porsche Taycan dan juga BMW i3S. Yang terakhir adalah pengguna. Tahap kebimbangan yang tinggi seperti kehabisan bateri dan juga kekurangan pengetahuan mengenai kereta elektrik merupakan salah satu punca penggunaan kereta elektrik yang masih rendah di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Industri kenderaan elektrik atau EV bukanlah merupakan suatu industri yang baharu. Industri ini sudah bertapak lebih daripada 10 tahun di Eropah dan Amerika Syarikat. Penggunaan kenderaan elektrik ini dapat dilihat di Amerika Syarikat merupakan antara pengeluar terbesar bagi pengguna EV, iaitu 41% daripada penjualan dunia. Berperihal tentang menjadikan Malaysia sebuah negara maju dan membangun, Malaysia boleh dikatakan masih berada di dalam keadaan yang agak ketinggalan dalam usaha menggantikan kenderaan berenjin pembakaran kepada kenderaan elektrik. Bagi memastikan kereta elektrik diterima baik oleh pengguna dan penggunaan penuh dalam sistem pengangkutan, beberapa strategi peningkatan kesedaran dalam penggunaan kereta elektrik di Malaysia perlu dipertingkatkan. Promosi terhadap kesan baik penggunaan kenderaan berteknologi hijau harus dipertingkatkan oleh pihak yang bertanggungjawab. Promosi adalah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat, khususnya pengguna perkhidmatan pengangkutan awam yang menggunakan teknologi hijau. Perkara ini adalah kerana pengguna merupakan nadi utama kepada pengangkutan awam, kerana tanpa permintaan yang tinggi dan maklum balas daripada pengguna, berkemungkinan tidak berlaku perkembangan dalam landscape pengangkutan awam di Malaysia. Dengan memberikan pemahaman yang menyeluruh dan juga kebaikan dalam menggunakan sistem pengangkutan awam yang berteknologi hijau, masyarakat khususnya pengguna akan menyokong penggunaan teknologi ini. Kelebihan yang akan diperoleh jika menggunakan kenderaan berteknologi hijau adalah ia dapat membantu proses pemeliharaan alam sekitar dan kualiti udara yang lebih bersih berbanding sekarang. Selain daripada melakukan promosi kepada masyarakat, pihak kerajaan juga seharusnya menjalankan kempen kepada pengusaha pengangkutan awam
untuk menggunakan teknologi hijau. Seperti yang kita sedia maklum, kos untuk memilih atau membina kenderaan berteknologi hijau adalah tinggi. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan harus mencari jalan bagi menggalakkan pengusaha pengangkutan awam untuk menggunakan teknologi hijau dalam operasi mereka, seperti menyediakan kemudahan pinjaman kepada syarikat pengangkutan awam yang ingin menggunakan kenderaan berteknologi hijau dalam menyediakan perkhidmatan mereka. Oleh hal yang demikian, mereka mungkin dapat mengurangkan kos operasi mereka dan secara tidak langsung, pengusaha dapat menurunkan kadar tambang atau caj perkhidmatan mereka. Rakyat akan gembira jika berlaku penurunan kadar tambang dan mereka akan lebih suka menggunakan kenderaan awam yang berteknologi hijau. Sistem pendidikan di Malaysia perlu mula membangunkan pengguna masa depan dengan mendidik dan meningkatkan kesedaran di kalangan generasi muda. Sektor pendidikan juga boleh memainkan peranan yang sama dalam mempamerkan kandungan tambahan yang berkaitan dengan karbon rendah seperti kereta cekak tenaga di sekolah dan di institusi pengajian tinggi melalui kursus dan aktiviti mereka. Pendidikan tinggi harus memperuntukkan pembiayaan yang sesuai untuk penyelidikan berkaitan EV untuk membina lebih banyak infrastruktur, kecekapan dan harta intelek serantau yang dapat menarik lebih ramai pelabur. Selamat sejahtera Dr. Tawi. Saya Shalini, anak perempuan Pushpalinggam. Nombor matrik saya ialah AP190228. Sekarang saya sambung bentang untuk bahagian yang seterusnya, iaitu strategi peningkatan kesedaran dalam penggunaan kereta elektrik di Malaysia. Terdapat beberapa strategi, antaranya ialah sektor swasta perlu digalakkan. Sokongan kerajaan sangat penting untuk menggalakkan pelaburan sektor swasta melalui alat ekonomi termasuk inisiatif pengecualian cukai, padanan syarikat dan faedah kewangan lain. Sebagai contohnya, penglibatan industri hijau akan dirangsang oleh alat ekonomi semasa seperti pengecualian cukai pendapatan hijau dan elon cukai pelaburan hijau. Seterusnya, penggunaan lebih banyak sumber termasuk pembiayaan, bakat dan kemudahan akan membantu mempercepatkan penggunaan EV dengan bantuan sektor swasta. Memperkukuhkan kesedaran awam juga salah satu strategi. Kesedaran awam perlu ditingkatkan dengan memberi faedah seperti subsidi yang sedia ada untuk kereta elektrik dan stesen pengecasan. Dan juga harus meningkatkan pengetahuan tentang kelebihan EV secara konsisten, terutamanya mengenai jumlah dan kebolehpercayaan mereka. Menampakkan bilangan stesen pengecasan EV juga salah satu strategi. Kerajaan harus menetapkan matlamat untuk mempunyai stesen pengecasan EV dengan nisbah 1 stesen caj untuk setiap 10 EV di jalan raya. Kerjasama antara kerajaan, agensi, pembuat kereta, utiliti dan industri bersekutu akan menjadi penting untuk mencapai matlamat ini. Tambahan pula, stesen-stesen juga mesti diletakkan di tempat yang berpotensi dan juga memudahkan para pelanggan. Ini dilakukan kerana untuk menjamin bahawa lokasi stesen pengecasan EV adalah yang paling praktikal untuk pengguna. Sekian, terima kasih. Saya bagi kepada pembentang yang seterusnya. Strategi untuk meningkatkan kegunaan kenderaan elektrik ialah pertama, menyediakan pelan tindakan berlandaskan EV. Menyediakan satu pelan tindakan yang memberikan tumpuan kepada industri tempatan melalui pemberian geran, penyelidikan dan juga pembangunan. Dan seterusnya ialah pihak kerajaan perlu mengukuhkan ekosistem industri EV, iaitu melalui membangunkan EV dengan pelbagai polisi dan juga dasar sedia ada. Dan seterusnya ialah merealisasikan industri cukai, iaitu menambahkan kegunaan kenderaan elektrik dan menawarkan pengecualian cukai kepada masyarakat. Dan akhir sekali ialah menyediakan kualiti infrastruktur yang kondusif, iaitu mengukuhkan komponen-komponen kenderaan dan meningkatkan pembangunan
otomotif kenderaan elektrik. Kesimpulannya, melihat kepada ekosistem industri EV di Malaysia pada hari ini, industri ini akan berkembang pesat jika dilihat dari aspek sokongan pihak kerajaan melalui inisiatif dan pelaksanaan dasar yang telah diumumkan oleh kerajaan seperti Dasar Automotif Nasional 2020, Rancangan Malaysia ke-12 dan Pelan Pembangunan Mobiliti Rendah Karbon pada 2021 hingga 2030 serta pengumuman bajet 2020 yang melibatkan pelepasan cukai jualan, duty import dan duty excise bagi EV. Sokongan orang ramai juga akan meningkat melalui kesedaran berkenaan perubahan iklim dan kesan kepada alam sekitar semakin meningkat. Hal ini semua adalah sudah pasti akan melengkapkan ekosistem yang diperlukan bagi penggunaan dan penghasilan EV yang berkesan dan mampan di negara ini.